Allah berada di atas langit, Allah meninggi di atas arash, terpisah daripada makhluk. Inilah yang disebut oleh Nabi, inilah yang disebut oleh salafus salih. Dan mereka tidak membagaimanakan, mereka tak tanya. Kalau kita tanya lebih-lebih ni, maksudnya kita tak beriman dengan ayat Quran. Allah berada di atas langit, Allah meninggi di atas arash, terpisah daripada makhluk. Inilah yang disebut oleh Nabi, inilah yang disebut oleh salafus salih. Dan mereka tidak membagaimanakan, mereka tak tanya. Kalau kita tanya lebih-lebih ni, maksudnya kita tak beriman dengan ayat Quran. Maka tak ubah sikap kita dalam isu ni, walaupun kita tak menjadi kafir, tapi sikap kita sama lah macam sikap Fir'aun. Dan tengoklah surah Ghafir, ketika mana Nabi Musa mendakwa dia ada Tuhan di langit, apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, binakan aku tangga ke langit supaya aku boleh melihat asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku nak tengok Tuhan Musa, kerana aku menyangka dia bohong. Kita boleh beriman Allah itu hidup, betul? Ada tak dalam makhluk ni yang hidup tanpa jisim? Ada? Ada tak satu benda yang dinamakan makhluk dan dia hidup, tiba-tiba tak ada jisim? Ada? Tak ada jasad? Tak ada jisim, tak ada jasad? Ada? Mana ada? Ada tak? Benda yang hidup tak ada jisim. Malaikat ada jisim, dia hidup. Pokok ada jisim, dia hidup. Sel pun ada jisim. Manusia lagi lah ada. Haiwan juga macam tu. Akal mengatakan kalau benda tu hidup, mesti ada jisim. Tapi kita kata Allah hidup tapi Allah tak berjisim, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al li ghawiyyan mujassiman wa innahu qala kullu hayyin lahu jisim. Allah hayyin lahu aidan jisim. Salah puji bagi Allah. Allah alhamdulillah tak jadikan aku ni orang yang bodoh, orang yang berkata Allah itu berjisim. Ada seorang yang berkata tiap-tiap yang hidup itu ada jisim. Allah hidup, Allah ada jisim. Ta'ala Allah an zaka 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada itu dakwah menghukumkan Allah itu berjisim. Dia mensamakan Allah dengan makhluk, mensamakan makhluk pada Allah dengan haiwan. Tu haiwan pula samakan makhluk dengan haiwan, dan bukan tiap-tiap berjisim, bukan haiwan saja. Tiap-tiap yang boleh kita tengok, kita pegang, boleh ambil daripada batu dan kayu, itu semua dikatakan jisim. Mana ditentukan jisim pada yang hidup saja? Kesemua itu, kayu pun jisim, Allah pun jisim, dan kayu pun jisim, batu pun jisim, haiwan pun jisim. Ini setengah daripada perkara yang salah, menghukum kata Allah itu berjisim, seolah-olah dia sama dengan makhluk, seolah-olah dia sama dengan binatang, seolah-olah dia sama dengan kayu dan batu. Ini perkara yang pelik yang tidak berkatakan dia oleh seorang. Ta'ala Allah an zalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada dakwah yang palsu, dakwah yang buruk, mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan haiwan. Dalam haiwan pula bermacam-macam haiwan, termasuk haiwan yang cukup keji. Sebab haiwan itu umum. Masuk lembu untuk kerbau, masuk macam-macam haiwan, hingga binatang yang najis yang tak boleh dimakan pun masuk dalam haiwan. Patutkah seorang yang beriman, seorang yang berakal, mentashbihkan Allah dengan haiwan? Haiwan berjisim, Allah berjisim, kita tashbihkan Allah dengan haiwan. Maha suci Allah. Allah tak akan bersifat dengan jisim tak. Itu. Takkah kita baca ayat
Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada serupa Allah Ta'ala ada sesuatu. Kayu pun tak serupa dengan Allah, batu pun tak serupa dengan Allah, binatang pun tak serupa dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba diserupakan Allah dengan binatang, dengan kayu. Ini satu yang perkara yang pelik. Ini bukan orang yang berilmu tak. Ini kata berjisim. Allah berjisim ni punya perdebatan yang sudah lama dah. Perdebatan mujassimah. Dulu lagi, yang selepas kita nak baru pula. Kita nak baru. Ini seolah-olah kita nak buat pula satu mazhab baru, mazhab mujassimah atau firqah mujassimah, atau dikatakan kita seorang yang mujassim, yang menisbahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada jisim. Takkah kita baca ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa bersama menyerupai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak beranak dan orang tak beranakkan dia. Sebab dia bukan jenis jisim. Yang beranak, berpinak tadi daripada jenis jisim, daripada haiwan. Kamu mentashbihkan Allah dengan haiwan. Kamu ni cukup apa dia, tak sempurna, atau cukup tak apa dia, saya nak kata tak baik pun takut kamu berasa pula, tapi kamu cukup tak sempurna. Mentashbihkan Allah mentashbihkan Allah dengan haiwan, mentashbihkan Allah dengan batu kayu, mentashbihkan Allah dengan bagai-bagai. Padahal Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Macam mana kau kata Allah tu jisim? Itu. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina ballaghu ilayna haqiqat at-tauhid alladhi laysa fihi at-tajsim wa at-tahayyuz ila makan. Puji kepada Allah yang menyampaikan kepada sahabat, yang menyampaikan kepada kita hakikat tauhid. Tiada ada kata tiada tajsim dan tiada tahayyuz ila makan, tak. Tidak mengambil tempat, tak. So Allah tu mawjud. Fa innahu mawjud qabla wujud makan. Allah ada sebelum ada makan. Wa qabla wujud al-'arsy. Allah ada sebelum ada 'arsy. Allah menjadikan makan, Allah menjadikan 'arsy. Macam mana kita hukum pula Allah di atas 'arsy? Padahal ada pun yang orang macam kita baca Ar-Rahman 'ala istawa, ini tidak menunjuk kata Allah tu tertinggi atas arasy. Kalau kata tinggi atas arasy ambil daripada Ar-Rahman istawa, macam mana pula kita baca ayat wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Jadi Ar-Rahman istawa kita tak takwil, kita tak zahir. Kalau itu wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim, kita dengan takwil juga. Kalau turut tadi tak tahu, Tuhan ada pada langit dan ada pada bumi, makna Tuhan berbilang. Jangan tahu. Jangan tahu tadi. Tadi Ar-Rahman istawa turut zahir tak tahu. Wa huwa fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim. Kalau itu ayat ni zahir pula tak tahu, Allah ada pada langit, Allah pada bumi. Itu. Ini perkara yang pelik. Tak berkatakan dia oleh seorang yang beriman, seorang yang berakal. Doktor ni tak tahulah dia bijak, tak tahulah. Tapi orang yang berakal tak kata macam tu. Tak kata Allah ada langit, ada di bumi. Lain pula, kamu tak takwil Ar-Rahman istawa, jangan takwil juga wattaqullah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Hendaklah kamu takutkan Allah dan ketahuilah bahawa Allah itu serta orang muttaqin. Serta muttaqin makna Allah duduk sekali dengan muttaqin. Orang muttaqin banyak. Kalau itu Tuhan berbilang pula. Tiap-tiap orang muttaqin tak ada Tuhan, ada Allah. Itu satu perkara yang pelik juga. Ni tak katakan oleh berakal, orang berakal. Lebih-lebih orang sampai murtabat doktorah, orang tak kata macam tu. Tak kata Tuhan tu berbilang. Di mana orang muttaqin ada, situlah ada Allah. Kalau betul ramai, situlah ada Allah. Siapa yang kata macam tu? Dan turut ayat, zahir ayat Ar-Rahman istawa, turut zahir ayat.
Ini betul ayat juga lah. Tuhan berserta dengan muttaqin. Lagi pula Allah kata, walaqad khalaqnal insan wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu fi sadruhu wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah kata, Allah hampir dengan manusia, lebih hampir dengan hablul warid. Hablul warid, urat leher. Kalau itu macam mana? Tiap-tiap orang tiap manusia ada urat leher. Itu Allah, tiap orang tu ada, Allah ada itu. Amar bilang Tuhan pula. Tuhan ada sekali dengan manusia pula. Jangan takwil. Kamu tak tahu, orang kasih tahu, kamu jangan takwil juga. Kalau kamu orang yang cudik semua, jangan takwil. Bagi sama. Hak tadi takwil, hak ini pun jangan takwil juga. Itu. Lagi pula ayat, ada satu ayat lagi. Ayat, dia kata tadi, dia kata Nabi Musa ada khabar kepada Fir'aun kalau Tuhan duduk di langit. Dia berdalil dengan mana? Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarha la'alli ablugh asbab as-samawat fa attali' ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiban. Dia kata ini kepada dia berdalil dengan ayat ni, kata Allah tu duduk di langit. Sebab Nabi Musa kata kepada Fir'aun, kata Tuhan duduk di langit. Dia baca surah Ghafir. Cuba baca surah Ghafir daripada awal sampai akhir. Di mana Nabi Musa kata Fir'aun kata Tuhan duduk di langit? Tak akan jumpa. Kamu seorang berdusta. Kata Nabi Musa kata kepada Fir'aun, kata Tuhan duduk di langit. Tak ada tu. Tak ada kata Tuhan Musa. Nabi Musa kata Tuhan duduk di langit. Hanya Tuhan Nabi Musa ada berbincang, ada bercakap dengan Fir'aun, kerana Tuhan itu Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan Rabbul Alamin itu saja yang berbincang dalam surah Asy-Syu'ara. Itu. Di mana kata Tuhan? Kata Musa, Nabi Musa kata kepada Fir'aun, kata Tuhan duduk di langit. Tak ada. Dalam surah Asy-Syu'ara, itu Allah kata kepada Musa dan juga Harun. Kepada Musa, fa'tiya Fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin. Itu yang kata, itu yang Allah suruh kepada Nabi Musa, suruh dia dakwah ke Fir'aun, kata dia tu rasul rabbul alamin. Mana kata Nabi Musa kata kepada Fir'aun rasulnya ada di langit? Tak ada. Cuba aku baca surah Syu'ara, ambil daripada awal sampai akhir. Mana diketur habaq kata dalam surah Syu'ara, dalam surah Ghafir, Nabi Musa kata kepada Fir'aun, kata Tuhan duduk di langit? Tak ada. Bacalah surah Ghafir daripada awal sampai akhir, tak akan jumpa. Kalau gitu kamu ni apa dia? Satu perkara yang salah. Apa dia? Orang yang di mana ada ulama yang daripada Ahli Sunnah wal Jamaah yang duduk diam saja, sampai orang kata Tuhan berjisim pun kita duduk diam saja. Itu patut Ahli Sunnah, Ahli Sunnah wal Jamaah kena bangkit, kena tegas, kena bicarakan Tuhan bukan berjisim, Tuhan tak sebuah makhluk. Itu bacalah qul huwallahu ahad, bacalah laisa kamitslihi syai' wa sami'ul basir, dan juga baca ayat-ayat lagi. Itu sebab lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam tafsir dia, sebab Allah tu bukan bahasa jenis berjisim, tak beranak, orang pun tak beranak dia, bukan jenis berjisim dah. Macam mana kata Tuhan tu berjisim? Siapa yang kata? Itu turut Ahli Sunnah wal Jamaah, tak ada siapa kata. Tafsir apa dah, turut ulama salaf dan juga khalaf, tak ada siapa kata macam tu. Itu ada pun kata salaf, khalaf, itu bukan. Salaf pun bukan, khalaf pun bukan. Kamu ni dakhil mana orang luar, bukan daripada salaf, bukan khalaf dah. Itu insya-Allah Allah taufikkan kita ke semua, tunjuk kepada jalan yang betul insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal hamd. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.